Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Pengetua SMA Haji Muhammad Ustaz Al-Safari Abdul Aziz, guru-guru dan pelajar-pelajar yang turut serta pada hari ini dalam program camp menuju puncak KMP Siri 2 subjek syariah. Saya Siti Rahmadina Siregar selaku pengacara majlis untuk program hari ini. Baiklah, terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita sama-sama berkumpul dalam program camp menuju puncak KMP Siri 2 subjek syariah. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan pelajar yang dapat hadir pada hari ini. Semoga sepanjang program ini berlangsung, kita akan mendapat teknik yang berguna bagi menghadapi peperiksaan SPM pada tahun hadapan. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis menjemput Saudara Muhammad Nazri Rios Mazdi untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Nazri atas bacaan doa kita tadi. Semoga pada hari ini akan mendapat rahmat dan keberkatan insya-Allah. Sebelum kita mendengar perkongsian oleh penceramah kita, izinkan saya membacakan serba sedikit biodata tentang beliau. Nama beliau ialah Ustaz Muhammad Iqbal bin Muhammad Nawawi. Beliau merupakan seorang guru MP Syariah di Maktab Mahfud Pokok Senang. Beliau juga mempunyai lulusan ijazah sarjana muda Fiqh wa Usuluddin di Muqam University Jordan. Akhir sekali, beliau merupakan jurulatih utama Al-Syariah Negeri Kedah dan penggubah soalan percubaan SPM Al-Syariah Negeri Kedah. Dengan tidak membuang masa lagi, majlis menjemput Ustaz Muhammad Iqbal bin Muhammad Nawawi untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan cita-citanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun fala yashhadu ad-dinu ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa bashiru wasta'inu bil ghadwa war rauha wa sya'in ad-daljah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya hayy ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal hikmah wal hikmah wal hikmah wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, dihormati, terima kasih kepada anda pengerusi majlis, guru-guru, anak-anak pimpinan pelajar dan semua pelajar yang dikasihi oleh Allah. Oi, dahsyat ah, boleh duduk ramai-ramai. Oh, steady ya. Ni first time baik aku start ajak semua ada. Jadi sebelum kita mulakan, masa kita tak banyak boy. Jadi kita ada sejam setengah je. Jadi bila sejam setengah, dengar elok apa Ustaz cakap. Lepas ni, sekejap Ustaz akan mula. Bengkel. Sekiranya audio tak jelas,
Ustaz cakap tak dengar. Ataupun visual yang ditayangkan tu tak naik ataupun tak jelas. Bagi tahu terus kat Ustaz. Yang kedua, sekiranya laras bahasa yang Ustaz guna menyebabkan kamu tak faham, pasal aku orang Kedah weh. Kamu orang Negeri Sembilan, mungkin tak faham. Jadi kamu boleh kata Ustaz duk cakap apa ni? Kami tak dapat tangkap, tak faham. Laras bahasa tak jelas. Okey. Bagi tahu. Yang ketiga, sekiranya apa yang Ustaz cakap ni kamu tak faham, terus dengar Ustaz ulang balik. Okey. Keempat, Ustaz akan menggunakan speed yang memang dahsyat. Ustaz akan speed lah. Jadi kalau kamu tak dapat tangkap, jangan risau. Sekejap Ustaz akan bagi nombor telefon Ustaz, ada apa-apa masalah boleh tanya. Okey, selesai. Kemudian, apa lagi aku nak cakap? Kelima, ni last. Kelima. Memandangkan kita buat secara maya karin. Bila kita dah buat secara maya karin ni, Ustaz mengharapkan komitmen kamu semua. Contoh Ustaznya, weh, faham tak Ustaz tanya apa ni? Faham Ustaz, faham. Akan ada respon. Tapi larat lah orang tu nak pergi tekan mute tak mute lah. Tak apa, lantak lah. Respon tak respon belakang cerita. Tapi Ustaz harap ada apa-apa tanya je. Nah? Okey, selesai. Okey tak setakat lah? Suara Ustaz clear tak? Kan nak aku jerit lagi? Okey. Steady. Oh, okey, baik. Selesai. Hala tuju program kita. Okey, Ustaz takkan bincang tentang soal format. Ustaz takkan bincang bagaimana teknik nak jawab. Itu kamu dah masyi dah. Kamu dah tahu dah. Sekarang ni, Ustaz nak fokus kat kamu macam mana cara kita nak study. Okey, sekarang ni, dipendekkan cerita. Kamu tulis. Ustaz akan bentang slide. Sekarang, hampa tulis apa aku cakap. Tulis ya. Ustaz, pasal apa Ustaz tak bentang slide? Sekejap aku bentang. Okey, pertama, tulis. Macam menarik kot pasal tengok apa belajar. Okey, pertama, kamu tulis at-ta'rifu. Lepas tulis at-ta'rifu, dash. At-ta'rifu, dash. Turun ke bawah, nombor 2. Ad-dalilu. Dash. Nombor 2, ad-dalilu. Dash. Nombor 3, al-hukmu. Nombor 3, al-hukmu. Dash. Turun pada atas sampai ke bawah. Nombor 4, al-arkanu. Rukun. Dash. Tulis tak payah lawa. Tulis khuat Fir'aun lah. Dash. Nombor kelima. Iaitu asyurutu. Syarat-syarat. Okey, bila kamu tulis syarat-syarat, kamu buat pecahan. Buat pecah. Ada 2. Pertama, al-wajibah. Yang kedua, as-sihah. Okey? Yang kelima, syurut. Pecah pada 2. Al-wajibah dengan as-sihah. Syarat wajib dengan syarat sah. Yang keenam, as-sunanu. Perkara-perkara sunat. Okey, keenam, perkara-perkara sunat. Yang ketujuh, al-makruhatu. Perkara-perkara makruh. Nampak Ustaz speed kan? Okay. Ketujuh, al-makruhatu. Ke-8, al-muharramatu. Perkara-perkara yang diharamkan. Al-muharramatu. Selesai? 9, al-masailu al-muta'alliqatu. Masalah-masalah yang berkaitan. Ke-10, kaifiyatu. Tata cara. Cara-cara. Kaifiat. Dan yang ke-11, al-hikmatu. Hikmah. Ustaz, sekali lagi. Takrif, dalil, hukum, rukun, syarat. Ada 2. Syarat wajib dengan syarat sah. Ke-6, sunan. 7, makruhat. 8, muharramat.
9 masail muta'alliqah, 10 kaifiyah, 11 hikmah. Okey? Baik. Sekarang ni ada siapa-siapa tak yang control mic? Mute kat mute. Ada tak? Ada tak orang control? Ada tak? Tolong open mic, open mute kat bawah. Tolong. Okey, Ustaz nak tanya Ustaz nak tanya. Ustaz nak tanya kamu. Masa kamu study syariah tu, kamu study syariah, semua benda ke kamu hafal? Syarat apa ya? Syarat kamu hafal ya? Ya? Hafal. Hafal. Hikmah hafal tak? Okey. Sekarang ni aku nak tunjuk gambar macam mana kaedah cara. Okey, sekarang tak apa. Mute balik. Aku pun tak mau dengar suara hangpa. Okey, macam ni. Sekarang ni kita ada 11 subtopik. Daripada takrif sampai ke hikmah. Itu orang panggil subtopik. Okey? Kita ada 6 kisim. 3 kisim tingkatan 4, 3 kisim tingkatan 5. Tingkatan 4 fi ibadat, fi muamalat, fi munakahat. Tingkatan 5 fi ibadat, fi muamalat, fi jinayat. So kita ada 6 kisim. Dalam 6 kisim tu, setiap kisim ada tajuk. Dan setiap tajuk hampir sebahagian daripada 11 tu ada pada setiap tajuk. So sekarang ni aku nak tunjuk kat apa kaedah nak study syariah cara, bukan cara paling betul. Apa study tu pun betul lah. Cuma yang lebih efisien. Format hampa dah tahu dah boy. Format hampa dah tahu dah. Sekarang ni lebih efisien macam mana? Macam ni. Sekarang ni kaedah nak study syariah dibahagikan kepada 3 kaedah. Ada 3 kaedah. Yang pertama kamu ingat hafal. Pertama hafal. Kedua ingat. Pertama hafal. Nombor 2 ingat. Dan nombor 3 ialah faham. Dia ada hafal, dia ada ingat dan dia ada faham. Baik. Sekarang ni ada 3 kaedah. Ustaz akan klasifikasikan. Ustaz akan perincikan pada setiap satu kaedah ni sesuai untuk subtopik yang mana. Macam tu. Pertama, takrif. Kan lepas kamu tulis takrif dash kan? Okey, lepas takrif dash kamu tulis hafal. Tulis hafal. Dalil. Hafal. Hukum. Faham. Lepas tu pergi. Arkan. Rukun. Ingat. Ustaz, apa beza hafal dengan ingat? Sekejap aku tunjuk kat bawah. Lepas rukun. Syarat. Faham dan ingat. Dia gabung dua kaedah. Faham dan ingat. Sekejap aku tunjuk macam mana kaedah faham dan ingat. Selesai. Yang ke-8. Makruhat dan sunan. Ingat. Makruhat. Ingat. Muharramat. Ingat. Masail muta'alliqah. Faham. Masail muta'alliqah. Faham. Kaifiyah. Faham dan ingat. Kaifiyah. Faham dan ingat. Hikmah sama juga. Faham dan ingat. Okey, brother, sister semua. Sekarang ni, daripada 11 subtopik tu, Ustaz ulang sekali lagi. Ta'rif hafal. Dalil hafal. Hukum faham. Rukun ingat. Syarat faham dan ingat. Sunan ingat. Makruhat ingat. Muharramat ingat. Masail muta'alliqah yang ke-9 faham. Kaifiyat faham dan ingat. Yang terakhir hikmah faham dan ingat. Okey, clear So sekarang ni kalau kamu tengok flow 11 subtopik yang Ustaz tunjuk tadi, hanya 2 subtopik sahaja yang perlu kamu hafal, iaitu ta'rif dan dalil. Okey. So sekarang ni
Ustaz akan share screen kat apa. Kita akan buat latihan terus. Macam mana kaedah nak study. Ustaz akan ambil tajuk killer. Kita tengok kita boleh study dalam tempoh berapa lama. Okey, Ustaz share screen Okey. Baik. Sekarang ni, ini adalah tajuk muamalat. Fiqh muamalat dalam bab al-mudharabah. Dalam bab al-mudharabah. Baik. Soalan Ustaz. Soalan Ustaz. Ustaz ada satu soalan. Kamu tengok ni ada takrif, ni ada dalil, ni ada hukum, ada rukun. Bapak syarat dia. Banyak boy. Soalan Ustaz. Soalan Ustaz. Tolong respon Dalam berapa masa, berapa jam, berapa minit yang kamu perlukan untuk kamu selesaikan mudharabah, tajuk mudharabah, kamu selesai hafal, kamu selesai faham, kamu selesai ingat, kamu selesai nota, kamu selesai latihan. 5 benda kamu selesai dalam satu masa. Bukan ambil hari ni sikit, esok sikit. No. Dalam satu hari, dalam sekali hadap, berapa jam secara jujurnya kamu nak selesai tajuk mudharabah? Ustaz nak catat. Berapa lama? Berapa lama kamu rasa ambil peruntukan masa tu? Nak selesai tajuk mudharabah, selesai 5 benda. Hafal, ingat, faham, nota, latihan. Selesai. Sejak berapa? 2 jam. Apa dia? Kuat sikit, kuat sikit. Jerit, tak apa. Hello? Berapa lama kamu nak ambil masa? Ha? Ulang soalan. Hello? Okey. Berapa lama, berapa jam kamu nak peruntukkan, nak study tajuk mudharabah untuk kamu selesai hafal, faham, ingat, nota, latihan? Berapa jam nak ambil masa? Ya? Dua. Okey, 2 jam. Okey, kata 2 jam. 2 jam bersamaan dengan 120 minit. Okey, so sekarang aku set 120 minit untuk selesai mudharabah. Baik, selesai. Tak apa. Kita buat latihan terus. Okey, sekarang ni ustaz kata apa? Takrif dia duduk dalam kategori apa? Dia dalam kategori. Okey, boleh mute balik. Takrif dia duduk dalam kategori hafal. So sekarang ni Allahumma salli ala Muhammad, sekarang ni macam ni. Kita nak buat lagu mana? Kena hafal. Kaedah hafal ialah dengan cara pertama. Okey, boleh tolong mute? Okey, baik. Terima kasih. Okey, sekarang ni untuk takrif, ustaz nak kamu kena. Okey, tolong mute. Alamak, siapa dia ada open mic tu? Okey, cantik. Terima kasih. Baik. Sekarang ni, untuk takrif, ustaz nak kita hafal dengan cara apa? Dengan set masa. Sekali ustaz bagi tahu sebab apa ustaz kata perlu set masa. So, sekarang ni, untuk memudahkan kamu, sila dalam masa 20 saat ustaz bagi. Tolong buka buku teks dalam tajuk mudharabah. 20 saat bermula sekarang. Set. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Untuk memudahkan urusan kamu, untuk kamu mudah lagi nak tengok menghafal, sekarang dalam masa 2 minit, ustaz peruntukkan untuk kamu hafal ta'rif al-mudharabah lughatan dan istilahan. Kalau untuk istilahan, memadai sampai bainahuma sudah cukup. Dah memadai dah. Baik. Sekarang ni, dalam masa 2 minit. Sekarang ni dalam masa 2 minit, ustaz nak kamu hafal. 2 minit anda bermula sekarang. Baik, ustaz siap masa. Teruskan hafal.
Baik, siapa yang dah selesai selagi tak cukup 2 minit, jangan berhenti hafal. Ada 50 saat lagi. Teruskan hafal. Hafal betul-betul. Hafal betul-betul. Baik. Okey, tolong open mic. Siap lagi tak? Seorang tolong duduk dekat laptop tu. Tolong control mic. Tak perlu pi balik lah. Siap lagi tak? Hello? Ada yang tak siap lagi tak? Okey, ustaz tak clear tau suara kamu. Tolong tulis. Seorang tolong tulis. Ada lagi tak siap ataupun siap dah? Tolong tulis. Ha? Ada. Okey, ada Okey, kalau macam tu tambahan masa lagi 1 minit untuk kamu hafal. Okey, tambahan masa anda bermula sekarang. Hafal sungguh-sungguh. Saya tunjuk teknik hafal. Ustaz minta ada orang tolong duduk dekat laptop tu tulis. Senang. Nak tekan mic, tak tekan mic ke apa ke, senang. Okey, tolong open mic. Siap lagi ataupun tak siap lagi? Dah. Okey, steady. Dalam masa 1 minit, Ustaz nak kamu tulis tanpa tengok buku. Takrif, lugatan dan istilahan. 1 minit anda bermula sekarang. Okey, tulis cepat-cepat. Masa anda 1 minit saja. Dua 20 saat lagi. Baik. Siap lagi tak? Siap lagi tak? Dah Ustaz, dah. Suara Ustaz lag ah. Tak. Suara Ustaz lag ke? Okey. 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 Baik. Macam ni. Dengar elok Ustaz cakap. Sekarang kamu tengok balik muka Ustaz. Macam ni. Sekarang ni,
Setuju atau tak setuju? Setuju ataupun tak setuju? Kamu hafal ada perkataan yang kamu dah tahu tapi kamu hafal juga. Contoh macam ni. Ta'rif zina. Wat'u ar-rajulu al-mar'ata fil qubul biduni aqdin syar'iyyin. Okey. Kamu setuju atau tak setuju kamu macam ni? Wat'u ar-rajulu al-mar'ata, wat'u ar-rajulu al-mar'ata, wat'u ar-rajulu. Betul tak? Ar-rajulu hafal, al-mar'ah pun hafal. Lepas tu fil qubul. Lepas tu patah balik. Wat'u ar-rajulu al-mar'ata fil qubul. Lepas tu biduni aqdin syar'iyyin. Lepas tu patah balik. Wat'u ar-rajulu. Kamu buat macam tu. Setuju tak? Setuju tak? Pelik tak pelik? Kamu sedang menghafal pada perkataan yang kamu dah tahu makna tapi duk gagah juga nak pergi hafal. Sebab tu, masa hari periksa, bila kamu nak jawab, watu'u, alamak, watu'u mendatang apa tak tahu, areh, haziq tu. Watu'u, padahal, perkataan yang kamu terlupa tu adalah perkataan yang kamu tahu makna. Tetapi disebabkan kamu tak mengambil berat. Ustaz bagi contoh. Ustaz bagi contoh. Untuk takrif tadi. Yadfa'a al-malik ila syakhsin mala liyattajira fihi wa ribhu mushtarikun bainahuma. Masalahnya an pun hafal, yadfa'u pun hafal, al-malik pun hafal. Ila pun hafal. Alah lepas al-malik jadi gitu. Sebab tu benda paling penting ketika kamu nak menghafal kaedah hafalan. Benda pertama, sila set masa 2 minit. Ambil handphone, off data. Jangan tak off data. Kalau tak off data, sakit dia naik notification, berkelih dengan web, masa tu tak ini study. So, point aku, benda paling penting sekali, set masa. 2 minit. Set masa 2 minit. Okey, tak cukup, tambah 1 minit. Kedua, sila identify, kenal pasti makna pada perkataan. In case, kalau kamu terlupa, recall balik dalam bahasa Melayu, kemudian terjemah balik ke dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, watu'u bersetubuh ar-rajulu, lepas rajulu, lelaki bersetubuh. Dengan siapa? Takkan dengan ghanam, kambing. Takkan bersetubuh dengan kambing. Bersetubuh dengan al-mar'ah. Tulis perempuan. Al-mar'ah. Tulis al-mar'ah. Macam tu. So, keyword ustaz ialah apa? Kaedah teknik hafalan. Kamu jangan hafal membabi buta lagu tu. Kamu mesti faham makna. Bila kamu faham makna, in case kalau terlupa, kamu hanya recall balik perkataan tu dalam bahasa Melayu, kemudian terjemah ke dalam bahasa Arab. Itu saja. Ustaz, saya nak tanya, boleh tak saya buat ayat sendiri untuk soalan takrif? Okey, dengar elok aku cakap. Contoh, dia nak buat ayat sendiri. Dalam takrif zina, contoh. Dakhala rajulun. Ada dia. Dakhala rajulun zakarahu. Lelaki memasukkan zakarnya. Fil farjil mar'ah. Dalam kemaluan wanita. Qablan nikah. Sebelum nikah. Jawapan tu betul tak? Makna tu sama tak? Makna sama. Tapi isu dia ialah jawapan tu tak ikut spek buku teks. So sebab tu aku cakap, takrif tidak ada kompromi. Kamu mesti hafal sejibit demi sejibit dalam buku teks. Okey, selesai. Tak mau cakap banyak, Ustaz pasang balik slide. Kita tengok dalil. Kita sambung pada dalil. Ustaz set masa lah. Kamu buat ni semua Ustaz set masa. Okey, kedua dalil. Setuju atau tak setuju? Setuju atau tak setuju? Kamu hafal dalil, mana yang pendek? Kalau Quran pendek, apa yang Quran? Hadis pendek, apa yang hadis? Setuju tak? Setuju. Okey, jangan duk buat perangai lagu tu. Pasal apa? Kerana soalan takrif, soalan dalil, dia akan keluar dalam qisimba sama ada lagu ni. Ustaz tak bentang slide dah lah, pasal tak dan dah. Pertama, uzkur ad-dalila ala masyru'iyatil mudarabah. Sebutkan dalil pensyariatan mudarabah. So, ketika itu, kamu boleh jawab Quran boleh, hadis boleh, ijma' pun boleh. Kedua, uzkur ad-dalila ala masyru'iyati al-mudarabah minal kitab atau sunnah. Sebutkan dalil pensyariatan mudarabah daripada Quran ataupun hadis. Dia kecilkan skop. Ijma' tak masuk lah. Dia boleh main keluar soalan lagu ni. Uzkur ad-dalila ala masyru'iyati al-mudarabah minal kitab. Nah, cirit, brother, cirit. Sebab saya hafal hadis pendek, ni tanya kitab. Sebab tu saya kata, ketika dalil, mesti hafal Quran dan mesti hafal hadis. Hadis dia boleh keluar juga. Uzkur ad-dalila ala masyru'iyatil mudarabah minas sunnah.
Nah, cirit lagi ustaz, saya hafal Quran ditanya hadis pula dah. So, untuk jalan selamat mesti selesai Quran selesai, hadis pun selesai. Baik, dipendekkan lagi cerita. Dalam masa, okey nak siap masa ni. Dalam masa 2 minit, ustaz nak kita buat hafalan untuk dalil Quran tu dulu. 2 minit anda bermula sekarang. Baik, laisa alaikum tu. Mudharabah kamu belajar lah kan? Lupa nak tanya. Okey. Cun. Belajar Amilah. Kamu ada masa lagi 27 saat lagi. Teruskan hafalan. Ustaz catat masa tau. Baik, masa dah tamat. Siap lagi tak? Dah. Cantik. Dalam masa 1 minit. Okey. Dalam masa 1 minit, ustaz nak kamu tulis apa yang kamu hafal tadi. 1 minit anda bermula sekarang. Okey, tulis ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Siap? Siap. Okey, cantik. Sekarang ni ada orang tanya, "Ustaz, apa dia? Kalau saya silap eja macam mana? Pasal ada mat yang alif tu kadang ada yang pendek, ada alif pendek, ada alif panjang. Itu tak menjadi masalah. Ustaz tak mau hurai sangatlah pasal format ni Ustaz tak mau hurai. Yang penting tak payah tulis baris. Surah apa tak payah tulis. Malah nak cerita pasal format ni. Format ni kamu dah masyi sangat dah. Baik. Sekarang ni tengok hadis. Salasun fihinnal barakah. Al-bay'u ila ajalin. Wal muqaradah wa ikhlatul burri. Okey. Sampai la lil bai' tu yang an tak payah hafal. Rawahu Ibnu Majah pun tak payah ingat. Dalam masa ustaz letak 3 minit. 3 minit. Kalau tak cukup nanti kita akan ada tambahan masa. 3 minit ustaz nak kamu hafal salasun sampai la lil bai'. Baik. 3 minit anda bermula sekarang. Hafal. Hari ni memang kita buat kerja je.
Ada lagi lebih kurang dalam 1 minit lagi. 1 minit lagi insya-Allah. Teruskan hafal. Baik, siap lagi tak? Dah. Ha? Dah. Dah. Wih, cepat nyambar. Awak bijak sangat ni. Baik. Sekarang ni dalam masa 2 minit, Ustaz nak kamu tulis dalil tu. 2 minit anda bermula sekarang. Tulis. Tulis Siapa dah siap tulis, sila semak balik. Sama tak yang dia tulis tu? Eh? Lepas habis selesai dalil ni, ada benda saya nak cakap kat kamu. Untuk kamu ambil perhatian. Tiga 30 saat lagi. Sepuluh saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Masa dah tamat. Siap semua? Siap. Okey, sekarang ni apa tengok muka aku balik. Macam ni. Anak nama Ustaz, semua sila ambil perhatian kat Ustaz. Kalau setuju, katakan setuju. Kalau tak setuju, katakan tak setuju. Okey, pernah tak kamu menghadapi situasi macam ni? Okey, hari ni aku semangat. Ikut jadual timetable study aku nak study syariah. Masa study syariah 2 jam, pukul 10 sampai pukul 12. Maka kamu pun ambil buku teks kamu pun ambil buku nota, kamu pun ada stiker hak warna-warni, hak stiker lekat-lekat tu, ada highlight, lepas tu ada pensel warna, ada pen berwarna. Okey, nak study tajuk apa? Nak study tajuk contoh syarikah. Kamu ambil buku teks, kamu tulis salin, takrif, dalil. Lepas tu buat warna-warni, lepas tu ambil kertas stiker sikit, buat corak-corak sikit, letak. Okey, lepas tu pas selesai tu, buat latihan. Buka buku teks muka surat belakang ada latihan. Kamu salin soalan buku teks, kemudian kamu buka balik, kamu tengok. Kemudian kamu salin balik jawapan takrif tadi. Cukup pukul 12, kamu buat macam ni. Oh. Selesai dah study syariah. Betul tak? Betul tak? Ha?
Kamu pernah tak buat nota, ambil buku teks, salin? Pernah tak? Benar. Kamu rasa benda tu kamu study ke kamu salin? Kamu sedang salin. Bila kamu salin. Lepas tu bila buat latihan, tengok balik buku teks. Lepas tu waktu tu kamu nak hafal balik. Kamu dah buat kerja 4 pandiak. Buat 2-3 kali. So sekarang ni, nota ialah sebenarnya apa yang kamu baca, kemudian kamu absorb dalam kepala otak kamu, kemudian kamu terjemah macam tadi. Itu adalah nota. Kamu nampak tak? Ada orang tanya, Ustaz, maksudnya saya selesai apa dengan cara tadi? Pertama, pengurusan masa. Kamu pernah tak? Cikgu kamu tanya. Okey, ataupun katalah Ustaz tak set masa. Ustaz kata, okey, sekarang ni aku nak hampa hafal takrif. Okey, hafal sekarang. Kamu berhafal? Okey, siap lagi tak? Tak lagi. Hafalkah? Okey. Siap lagi tak? Tak lagi. Sebabnya kamu tidak terikat dengan masa. Tak ada benda yang sedang kongkong kamu. Setuju tak? Sebab tu menyebabkan kamu drag dengan masa. Sebab tu kadang-kadang takrif, dalil, ambil masa yang lama untuk kamu selesai. Tapi bila kamu set masa, sekurang-kurangnya ada benda yang sedang mengikat kamu. Macam tambat lembu. Kamu ikat lembu dengan tengkok. Macam tu. So, sekarang ni kamu dengar apa aku cakap elok. Ramai orang, dengar elok Ustaz cakap. Ramai orang yang meneruskan hidup. Tapi tak ramai orang yang menguruskan hidup. Urus dan terus dua benda yang berbeza. So, implement apa yang Ustaz cakap tadi, ramai orang study syariah. Tapi tak ramai orang dia menguruskan kaedah study syariah. Salin, hafal. Boy, kita ada 6 kisim. Munasabah kamu nak hafal semua tu. Munasabah kamu nak salin semua, lepas tu nak waktu bila pula nak hafal? Mana dengan usuluddin lagi? Mana dengan sains lagi? Mana dengan matematik lagi? Banyak boy. Jadi point Ustaz ialah apa? Kamu perlu set masa. Dengar elok. Ustaz catat masa nah. Jangkaan masa kamu ialah 120 minit. Peruntukan masa yang sekarang ni, kamu buat ni, Ustaz catat tau. Tulis, hafal. Okey, Ustaz catat. Di hujung Ustaz, kita akan tengok berapa minit kamu selesai hafal, faham, ingat, nota, latihan. Ada orang tanya Ustaz, saya faham lah apa maksud Ustaz dengan nota tu. Hafal, kemudian buat, tulis. Itulah nota yang sebenar. Tapi saya tak faham lah Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan siap latihan. Tak mana latihan dia? Setuju tak? Mana latihan? Tak ada latihan pun. Tak ada soalan pun. Baik. Soalan periksa. Contoh, soalan periksa. Arif al-mudarabah. Sebutkan ta'rif mudarabah. Yang kamu hafal tadi. Yang kamu hafal tadi, kemudian kamu tulis tadi. Itulah yang kamu nak jawab masa periksa. Soalan dia ialah soalan straight to the point. Cuma beza dia, dekat yang kamu hafal, kemudian kamu tulis dekat nota, beza dia tak ada soalan sahaja. Tapi sebenarnya itulah jawapan untuk latihan soalan dalam periksa. Dalil. Had ad-dalila ala masyru'iyyati al-mudarabah. Kamu hafal had tadi. So kamu tulis. Itulah latihan dia. Cuma beza dia tak ada soalan. Sebab tu Ustaz kata selesai hafal, selesai ingat, selesai faham, selesai nota, selesai latihan. Latihan syariah kamu jangan risau lah. Kamu jangan risau lah syariah. Syariah soalan dia straight to the point. Isyrah, had, arif, uzkur. Lah simple. So sebab tu Ustaz kata, starting point study tu dan progress kamu nak study tu penting. Kerana kita tak mau buat kerja 2-3 benda yang sama dalam banyak masa yang berbeza. Biar kita buat satu benda dan benda tu sudah mencangkupi 5 perkara tadi. Tu maksud Ustaz. Ni hafal benda lain, nota benda lain, latihan benda lain, faham benda lain, ingat benda lain. So benda tu tak sistematik. Masa kamu terhad boy. Kamu SPM bulan 3 insya-Allah. So sekarang dah bulan berapa dah? Banyak lagi kamu nak kena buat. So pastikan kaedah ni mesti betul. Faham maksud Ustaz? Okey, sekarang selesai. Kita masuk hukum. Hukum Ustaz share screen balik Ustaz masuk share screen balik. Hukum. Allah Ustaz Isa Muhammad. Okey. Sekarang hukum. Hukum Ustaz tak payah tanya dah noh. Tak ada dah. Al-mudarabah jaizatun bil ittifaq. Kalau orang soalan tanya, mal hukmu al-mudarabah? Kalau kamu hanya sekadar jawab al-mudarabah jaizah ataupun kamu tulis yajuz ataupun kamu tulis mubah,
maka kamu hanya dapat satu sahaja markah. Tapi macam mana saya nak dapat full mark 2 markah? Dengan kamu tulis penjelasan selepas itu. Contoh, dalam ini, al-mudarabah jaizatun bil ittifaq. Mudarabah hukum dia harus, sepakat ulama kata harus. So, kamu mesti tulis jaizatun bil ittifaq. Okey, selesai. Dalam masa 15 saat, aku nak hampa ingat hukum hampa faham jaizah bil ittifaq. Bukan hafal nah, sebab hukum dia dalam kategori faham sahaja. Jaizah bil ittifaq. Okey, 15 saat bermula sekarang. 15. 10. 5. 3. 2. 1. Baik. Dalam masa 15 saat, Ustaz nak kamu tulis hukum mudarabah awal. 15 saat anda bermula sekarang. 15. Okey, siap semua? Siap semua? Siap semua? So, start lag eh? Hello? Hello? Dah. Siap semua? Siap. Adakah anda siap semua? Siap eh? Okey, tolong. Okey, kalau tak boleh respon dengan cara bercakap, tolong tulis pun tak apa. Tulis ya. Okey, baik. Selesai. Line barai kot. Nah, baik, tak apa, tak masalah. Sekarang ni, Ustaz nak masuk. Okey. Okey. Sekarang poin kedua. Poin kedua dan poin ketiga. Ya, Ustaz dengar. Okey, Ustaz dengar. Okey. Sekarang ni kita masuk pada hukum mudarabah untuk poin kedua dan poin ketiga. Ustaz, awak pasal apa? Saya nak tanya, untuk poin kedua dan poin ketiga, adakah saya perlu hafal? No, kamu tak perlu hafal. Kerana ini adalah kenyataan. Contoh macam ni. Pasal apa Ustaz kata jangan hafal? Okey, kamu okey ke? Okey, sekarang ni, hukum mudarabah. Perlu tak saya hafal untuk poin kedua dan poin ketiga? Tak perlu. Kamu tak perlu pun kamu nak hafal. So, cara macam mana? Okey, Ustaz bentangkan ada 3 step. Step yang pertama, sila baca statement dalam bahasa Arab dulu. Wa yajuz likullil malik wal amil fasakh akad mudarabah min ghairi hudud al-akhar wa ridahu. Selesai. Step kedua. Sila baca makna dia. Apa makna dia? Setiap pemilik harta dan pekerja boleh membatalkan akad mudarabah tanpa kehadiran pihak yang lain. Selesai. Sekarang ni, poin Ustaz simple saja. Kita kaedah step yang ketiga. Iaitu, buat ayat tulis dalam bahasa Melayu. Tulis dalam bahasa Melayu. Sekarang Ustaz cakap, kamu tulis dalam bahasa Melayu. Okey. Tulis dulu dalam bahasa Melayu. Harus. Tulis dulu. Harus. Pemilik dan pekerja. Harus. Pemilik dan pekerja. Cancel. Fasakh tu maksud dia cancel. So, ingat dalam kepala otak kamu, keyword dia ialah fasakh. Cancel. Harus, Ustaz ulang sekali lagi dalam bahasa Melayu. Tulis dalam bahasa Melayu. Harus pemilik dan pekerja cancel akad mudarabah tanpa kehadiran orang lain. Tanpa kehadiran orang lain. Dan redanya. Okey,
Ustaz ulang sekali lagi. Harus setiap pemilik. Harus untuk pemilik dan pekerja cancel akad mudharabah tanpa kehadiran orang lain dan redanya. Okey, sekarang ni min ghairi tu maksud dia tanpa. Ustaz, saya payahlah nak ingat min ghairi. Kamu selalu ingat perkataan apa? Biduni, bila. Boleh. Kamu ganti min ghairi dengan biduni, tak menjadi masalah. Okey? Dalam masa 30 saat, Ustaz bagi. Sila terjemah semula perkataan bahasa Melayu yang Ustaz baca tadi ke dalam bahasa Arab satu per satu. Macam contoh, harus, yajuz. Boleh? Okey? Dalam masa 30 saat, Ustaz nak kamu tulis terjemah. 30 saat anda bermula sekarang. Sila terjemah semula. Okey, siap? Siap semua? Okey, cantik. Siap Alhamdulillah. Boleh tak kamu tolong off mic? Ulang balik, Ustaz, ulang balik. Awak lag ah. Lag. Aduh, line siapa yang lag ni? Line Ustaz 4G ni. Pasal line Ustaz 4G. Kami. Oh, apa? Okey. Ustaz ulang sekali lagi. Harus. Tulis. Harus pemilik dan pekerja. Harus pemilik dan pekerja cancel akad mudharabah. Cancel akad mudharabah tanpa kehadiran orang lain. Okey, Ustaz ulang sekali lagi untuk peringatan kepada anak-anak pelajar. Kalau suara Ustaz tak jelas dan Ustaz still duk cakap, minta tolong kamu tulis. Ustaz, suara tak naik. Mungkin suara kamu sampai kat Ustaz tu lambat. So tolong tulis. Macam tadi aku cakap seorang-seorang boy. Bapak Jadi tolong tulis. Faham tak? Tolong tulis. Kalau dengar lag tu, tolong tulis. Ustaz, Ustaz, line kami slow. Okey, tak apa Ustaz, stop Ustaz. Macam tadi aku jerit macam orang gila dah tadi ni. Okey, baik, tak apa. Selesai. Sekarang ni, dalam masa 30 saat, Ustaz nak kamu terjemah semula apa yang Ustaz bagi dalam bahasa Melayu tadi. 30 saat anda bermula sekarang. Tanpa tengok buku. Kamu terjemah macam orang Bangla sembang dengan kamu. Siap semua? Siap semua? Ada siapa-siapa nak tanya ke? Tak ada. Okey. Kalau tak ada tak apa. Okey, sekarang ni dengar elok Ustaz cakap. Pasal masa kita terhad sangat ni. Okey, macam ni. Sekarang ni, kamu nampak tak flow Ustaz macam mana? Kaedah dia ialah apa? Kamu okey, macam ni lah. Ustaz bagi contoh. Nak bagi kamu nampak lagi apa aku nak cakap ni. Kamu pernah tak hafal esei English? Tak pernah kan? Esei English. Esei.
daripada paragraf pertama sampai paragraf lah. Kamu hafal ke semua? Tak. Kamu hanya ingat keyword. Kamu hanya ingat afkar ra'isyah, iaitu kata-kata penting sahaja. So, point aku ialah apa? Ketika membabitkan kaedah faham, kamu sila tengok makna dalam bahasa Melayu, kemudian kamu tentukan makna yang kamu tak faham. Untuk tu saja kamu ingat. Kemudian kamu rekalah ayat sendiri. Faham tak, Ustaz? Macam konsep dia macam buat essay English. Macam tu. Konsep dia sama macam buat essay English. Okey, selesai. Untuk hukum kedua tu sama saja kaedah dia. Okey? Sekarang kita masuk kepada al-arkan, rukun. Sebelum kita masuk pada al-arkan, ada orang tanya Ustaz, pasal rukun dia duduk dalam kategori ingat. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza hafal dengan ingat? Kalau Ustaz cakap ni nampak saja tak clear, tulis ha? Pasal aku takut shock sendiri. Okey. So sekarang ni, Allah SWT, ada orang tanya, Ustaz, apa beza hafal dengan ingat? Okey, macam ni lah boy. Kalau Ustaz tanya hamba, apa makna extraordinary? Kata pila, let's say kata kamu tak faham extraordinary. Ustaz, saya tak tahu lah extraordinary. Lepas tu Ustaz pun kata, extraordinary maksud dia luar biasa. So, soalan aku, adakah lepas kamu tahu, Ustaz bagi tahu extraordinary maksud dia luar biasa, kamu buat macam ni ke? Extraordinary luar biasa, extraordinary luar biasa, extraordinary luar biasa. Macam tu kamu buat? Tak. Kamu hanya absorb dalam kepala otak kamu hanya memorize dalam kepala otak kamu. In case kalau kamu tengok Penthouse ke, kamu tengok Beyond Evil ke, kamu tengok cerita Korea-Korea hal lain tu, keluar perkataan extraordinary. Oh, aku ingat Ustaz Iqbal biasa cerita extraordinary tu maksud dia luar biasa. Kamu hanya recall balik sahaja. So, hafal pula ialah kamu menghafal sequence, turutan perkataan daripada 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 menjadikan satu ayat yang lengkap. Itu hafal. Sebab tu Quran dengan ta'rif kamu hafal. Pasal kita tengah hafal sequence, turutan perkataan menjadi satu ayat. Jelas? Tapi kalau ingat, dia tak perlu. No. Kamu kan nak headbang, nak pergi disco bagai boy. Kamu ingat. Okey. Macam contoh, rukun. Kamu ingat masa kamu darjah 6 dulu. Kita ada belajar tentang prisma. Prisma, iaitu tentang warna-warna pelangi. Macam mana cikgu kamu nak bagi kamu ingat? Maka dibuat akronim. Michael Jackson balik India Utara. M merah, Jackson J jingga, India I indigo, B biru, U utara ungu. Kita buat macam itu. So same goes dengan kaedah untuk arkan dengan kita buat Allahumma salli ala Muhammad, buat akronim. Okey, macam ni. Ustaz bagi contoh Ustaz bagi contoh. Ustaz pasang slide balik. Sekarang kamu tulis. Okey. Sekarang ni rukun mudharabah. Macam mana saya nak ingat? Okey, kamu tulis. Al-aqidan, dua orang yang berakad, tulis A. Tulis A. Ra'sul mal, modal. Tulis M. Jangan tulis R, tulis M. Nombor 3, al-amal, kerja, tulis K. Ar-ribhu, untung, tulis U. As-sirah, tulis S. So dia akan jadi amkus. Al-aqidan, A, al-aqidan. M, modal, ra'sul mal. K, kerja, al-amal. U, untung, ar-ribh. S, sirah, as-sirah. Baik. Ustaz pasang balik, tengok muka aku. Okey, macam ni. Ada orang tanya Ustaz. Ustaz, kenapa cakap KL sikit. Kenapa kenapa Ustaz tak buat A al-aqidan tu? Lepas tu modal ra'sul mal. Pasal apa Ustaz tak tulis R? Pasal apa Ustaz tulis M modal? Macam ni. Soalan Ustaz simple saja. Pernah tak masa dalam soalan periksa, ketika kamu jawab periksa, situasi macam ni jadi kat kamu? Oh, al-aqidan. Lepas tu, apa lagi tah rukun dia? Pernah je situ. Tak perlu jawab, angguk. Okey. Beza jadi macam tu. Sebabnya, soalan Ustaz, kamu selalu sebut, dalam kehidupan seharian kamu sebut, nombor 1, selalu sebut ra'sul mal ke, ataupun nombor 2, kamu sebut modal. 1, 2, tunjuk isyarat. 2. Maksudnya, kamu jarang menggunakan kalimah ra'sul mal. Sebab ra'sul mal, perkataan yang kamu jarang guna. Jadi kamu nak recall benda yang kamu tak bisa cakap,
Benda yang kamu tak biasa guna, tiba-tiba kamu nak recall masa tengah periksa. Agak-agak munasabah tak? Tak munasabah, boy. Tak munasabah. So, sebab tu, step untuk kita recall ialah dengan cara apa? Kita ingat dalam bahasa Melayu, kemudian terjemah balik ke dalam bahasa Arab. Okey? Jelas kot no? Ustaz Arab jelas. Kalau tak jelas, bagi tahu Ustaz balik. Lag kalau lag tolong pasal Ustaz tak nampak muka hampa dah. Okey kalau okey buat best, buat best, buat best. Okey. Okey. Okey, baik. Sekarang ni poin aku ialah apa? Ingat amkus. Ingat dalam bahasa Melayu kemudian terjemah ke dalam bahasa Arab. Macam Ustaz cakap, kita orang Melayu, kita cakap, kita cakap, macam mana kita nak buat bisnes ni? Rasulman kita macam mana? Bapak akhirat kita cakap Arab. Orang akan cakap itu. Kita akan kata, modal hang berapa? Kita biasa guna kalimah bahasa Melayu, modal hang berapa? Cuma untuk beginner macam kita, guna kalimah bahasa Melayu kemudian translate pergi bahasa Arab. Itu sahaja, boy. Sekarang, dalam masa 30 saat, Ustaz nak kamu tulis amkus. Dan kamu terjemah balik amkus tu apa dia? Itu dia al-aqidan. M, modal. Modal bahasa Arab kata apa? Rasulman. K, kerja, al-amal. Baik. 30 saat anda bermula sekarang. Okey, sekejap lagi kita nak masuk benda yang lebih dahsyat ni. Syarat. Ramai orang duk risau pasal syarat. Kita tengok syarat. Tulis amkus. Ingat amkus. M, modal. Modal bahasa Arab kata apa? Rasulman. K, kerja. Al-amal. U, untung. Ar-ribah. S, sirah. Baik. Masa dah tamat? Siap semua? Buat best. Kalau siap, buat best. Okey, cantik. Cantik. Sekarang ni, kita nak masuk pergi ke syarat. Okey, syarat ni cirik sikit. Tak ada lah cirik mana. Tapi bolehlah kita nak tengok-tengok. Simple saja. Kanak-kanak semua simple saja. Sekarang ni, Ustaz dah bentang slide ni. Kamu tengok elok. Ada 3 step sahaja. Sorry. Ada 4 step sahaja untuk kamu ingat syarat. Ingat jangan duk pi pandai-pandai, duk gagah nak pi mengapai juga syarat. Tak ada siapa suruh pi mengapai syarat. Baik, syarat mudharabah ni saja banyak ni. Baru mudharabah, syarikat, ar-rahnu, kafalah, lagi banyak. Jadi nak buat lagu mana? Dengar elok saya cakap. Pertama, step yang pertama. Tulis step pertama. Baca dalam bahasa Arab. Baca teks dalam bahasa Arab. An yakuna lahuma ahliyah tauqi wal kalah. An yakuna, betul. Okey, dah baca dah. Step kedua, sila tengok makna dalam bahasa Melayu. Mempunyai kelayakan, memberi wakil. Memberi wakil dan menjadi wakil bagi seseorang. Okey, itu step kedua. Dah baca dah. Step ketiga, iaitu kenal pasti di manakah keyword dia. Mana kata kunci dia? Kata kunci dia ialah ahliyah taukil dan wakalah. Ahliyah taukil dan wakalah. Okey, selesai. Step keempat, saya tunjuk. Pasal kena selesai had nombor 2 dulu. Nombor 2, buat step pertama. Ayyakuna mustaqillan bitasarrufi fihi. Baca dah step pertama. Step kedua, dia kata apa? Tengok dalam bahasa Melayu. Mempunyai kebebasan dalam melakukan urusan. Maksudnya kebebasan tu bahasa Arab kata mustaqillan. Step ketiga, sila kenal pasti mana keyword dia. Mana keyword dia? Ayyakuna ke keyword dia? No. Fihi ke keyword dia? No. So keyword dia ialah mustaqillan bitasarrufi. Selesai. So kita dah selesai 3 step dah. Baca dalam bahasa Arab, faham makna, kemudian tentukan keyword dia. So, okey. Sekarang ni Ustaz kata jangan hafal kan? Dengar elok. Ni kaedah Ustaz create sendiri dengan izin Allah. Dengar elok. Macam mana saya nak ingat keyword antara satu keyword dengan satu keyword? Ustaz, kalau 2 al-aqidan ada 2 saja, mudahlah saya nak ingat keyword. Ni sampai ke bawah ni, saya nak ingat lagu mana? Macam ni. Step yang keempat. Sila cetuskan. Okey, sebelum Ustaz nak bentang step keempat. Ustaz, okey, Ustaz nak tengok kamu balik. Sebelum Ustaz nak bentang
Step keempat. Kamu kata mak kamu, ayah kamu suruh pergi market lah, beli barang. Ada bawang besar, ada bawang Holland, cabai merah, cabai burung, daun limau, serai, halia, ayam, bunga kobis, carrot. Ada 10 barang. Kata ada 10 barang. Okey eh? Katalah dah tulis dah list. Sampai kat market, list hilang. Handphone pun lupa nak bawa. Jadi soalan Ustaz. Mana lebih mudah? Kamu ingat macam ni. Bawang Holland, bawang merah, bawang besar, cabai. Ataupun, tu cara pertama. Ataupun cara kedua, kamu ingat barang-barang nak memasak tom yam. Nombor 1 ataupun nombor 2 lagi mudah nak ingat. Tunjuk. Ya. Sama. So, point aku ialah apa? Kita kena create benda yang boleh cetuskan soalan untuk kita ingat. Contoh, kamu tengok Ustaz. Nombor 1, keyword kita ialah ahliyah, taukil dan wakalah. Betul tak? Engguk. Keyword kita ialah ahliyah, taukil dan wakalah. Keyword kita yang kedua, mustaqillan bitasarrufi. Bebas dalam urusan. So, kita dah ingat 2 keyword. Macam mana saya nak ingat 2 keyword ni? Macam ni cara dia. Nombor 1, cetuskan soalan. Guna WH question. Contoh Contohnya macam ni. Siapa yang layak jadi Al-Aqidan? Oh, yang layak jadi Al-Aqidan, ingat balik. Ahliyah, taukil dan wakalah. Oh, bila mereka dah layak jadi ahliyah, taukil dan wakalah, bentuk urusan mereka macam mana? Oh, bentuk urusan mereka mustaqillan dengan tasarruf. Nampak tak? Kamu, masalah kita nak ingat satu benda, tapi tak ada benda yang nak mencetuskan kita nak ingat. Sebab tu kita akan jadi macam, apa dia lagi ya? So, benda yang kamu kena buat ialah, dengan kamu cetuskan soalan, untuk kamu recall balik keyword masuk dalam kepala otak kamu. Ustaz ulang saya lagi. Mana lagi lebih mudah? Kalau kamu tak cetuskan soalan, contoh, keluar soalan. Isyrah, syurut al-aqidan. Syarahkan syarat-syarat al-aqidan. Nombor 1, situ. Kamu akan jadi situ. Ya. Tapi kalau kamu cetuskan soalan, sebutkan syarat-syarat al-aqidan. Oh, syarat al-aqidan mudah saja. Guna WH question untuk cetuskan recall soalan. Siapa yang layak jadi al-aqidan? Oh, yang layak jadi al-aqidan min ahliyah taukil wal wakalah. Nampak? Oh, maksudnya ahliyah taukil wakalah tu yang layak jadi al-aqidan. Jadi sama-sama ahliyah taukil wakalah ni bentuk urusan depa macam mana? Oh, bentuk urusan depa mustaqilan dengan bitasarrufi. Nampak? Kamu tak perlu nombor 1, nombor 2. Kamu kena create soalan macam drama Melayu lah. Kamu tengok drama begitu je. Lelaki ni suka kat aku, tak tahu. Aduh, perempuan ni tak suka sembang seorang-seorang. Kamu orang Melayu kan? Sembang seorang-seorang. Macam Ustaz lah ni, tengah sembang seorang-seorang kan ni. Aku tengah sembang seorang weh. Lag lagi lah. Kan tak lag? Okey tak? Kalau okey buat best. Okey tak? Buat best sikit. Okey tak? Okey, selesai. Nampak tak? Kamu nampak tak? Maksud Ustaz apa? Kamu kena cipta soalan untuk kamu ingat, recall. Guna apa? Guna WH question. Dengan cara kamu relate soalan kamu dengan keyword. Nak cipta soalan untuk poin kedua, relate juga. Siapa dia yang layak jadi al-aqidan? Yang layak jadi al-aqidan ialah ahliyah taukil wal wakalah. Oh, jadi ahliyah taukil wal wakalah tu bentuk urusan mereka macam mana? Mustaqilan bitasarrufi. Macam tu. So sekarang dalam masa 2 minit, Ustaz nak kamu set masa. 2 minit, Ustaz nak kamu selesai ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat al-aqidan tu. Syarat al-aqidan guna kaedah macam Ustaz tadi. Ingat keyword, cetuskan soalan, jawab soalan. Baik, 2 minit anda bermula sekarang. Termasuk tulis lah. Macam ni lah. Sorry. 2 minit ingat. 2 minit anda tulis tak termasuk lah. 2 minit anda bermula sekarang.
Rang. Ingat keyword cetus soalan jawab. Jawab tu dengan jawab keyword. Sepuluh saat lagi. Baik. Selesai Ustaz tak mau tanya selesai tak selesai. Okey, sekarang ni dalam masa 1 minit Ustaz nak kamu tulis, sambil tulis tu, sambil kamu nak tulis, kamu tanya, kamu jawab. Kamu tanya, kamu jawab. Okey? 1 minit anda bermula sekarang. Baik, masa dah tamat. Okey. Siap tak semua? Kalau siap tunjuk best, kalau siap tunjuk best. Steady. Okey, selesai. Sekarang ni kita pergi kepada Ra'sul Mal. Konsep dia sama. Ustaz langkau terus lah. Ustaz tak tunjuk step pertama, step kedua dah. Kita masuk step ketiga. Ustaz terang terus Ustaz terang terus. Nombor 1. Apa keyword dia? Keyword dia ialah nuqud tak sah pada urut. Urut ni maksud dia barang. Okey. Maksudnya macam ni. Weh awang, jom kita buat bisnes, kita buat mudharabah. Ustaz pam modal, kamu buat kerja. Awang pun kata okey Ustaz, boleh Ustaz. Okey, modal macam mana Ustaz? Okey, modal Ustaz bagi dalam bentuk duit lah. Okey Ustaz. Atau itu boleh. Tapi kalau Ustaz kata modal macam ni, modal Ustaz tak buat keluar. Ustaz bagi barang, kamu buat je. Tak boleh. Mesti bagi dalam bentuk nuqud. Dia tak sah bagi dalam bentuk urut. Urut ni maksud dia ain, barang. Tak boleh. So, keyword dia ialah nuqud tak sah pada urut. Yang pertama. Keyword yang kedua, maklum pada kadar dan jenis. Kadar berapa? 100. 100 apa? Jenis apa? Ringgit ke? Apa? Rupiah ke? Sterling ke? US dollar ke? Mesti maklum pada kadar dan jenis. Poin ketiga, muayyanan. Mesti ditentukan. Modal itu mesti ditentukan. Okey, keempat. Okey, sedikit peringatan untuk anak-anak pelajar. Kalau kamu ada any reference book yang lain untuk syariah, any reference book yang lain untuk syariah, maka Allahumma salli ala Muhammad, kamu kena
rujuk balik dalam buku teks. Sama tak sama? Macam yang ni. Dalam nota terjemahan ni ada 4. Sebenarnya dalam buku teks ada 5. So, apa sahaja pun kamu kena rujuk. Sama tak? Kalau sama, boleh guna. Kalau tak sama, kena refer balik buku teks. Okey? Nombor 4, dia dalam buku teks kamu tengok dalam buku teks. Musallaman ilal amil. Mestilah diserahkan kepada pekerja. Keyword dia apa? Musallaman. Diserahkan. Nombor 5, Ra'sul mal kullun minal malik. Ra'sul mal tu, modal tu mestilah semua daripada malik. So keyword dia apa? Kullun daripada malik. So kita dah identify keyword. Nombor 1, Ustaz ulang balik. Nuqud tak sah pada urut. Nombor 2, maklum pada kadar dan jenis. Nombor 3, ditentukan muayyanan. Nombor 4, musallaman. Nombor 5, kullun. Okey. Sekarang ni kita nak buat step keempat. Iaitu kita nak relate point antara 1 sampai 5. Macam mana Ustaz kata? Guna WH question untuk recall. Okey, kamu jangan terus langkau step dengan kamu nak terus ingat. Itu memang akan membebankan diri kamu. So, kaedah dia lagu mana? Macam ni. Cetuskan soalan. Contoh, guna WH question. Ra'sul mal ni dia guna modal jenis apa? Apakah modal Ra'sul mal? Oh, modal Ra'sul mal mesti dalam nuqud. La yasih pada urut. Nampak? Tak payah buat ayat sebiji ayakuna sangatlah. Ayakuna kamu boleh ganti dengan Ra'sul mal. Ayakuna boleh ganti dengan tu. Macam al-aqidah tadi, ayakuna ahliyah tauqid wakalah. Ganti ayakuna dengan al-aqidan. Jadi ayakuna ganti dengan Ra'sul mal daripada min nuqud. La yasih tak sah pada tak boleh la yasih. La sah pun tak boleh. La sahih pun tak boleh. Janji bunyi dia tak sah daripada urut. Oh, macam tu. Jadi bila dalam bentuk duit, mesti dimaklumkan ke? Oh, mesti maklum. Maklum cik, oi. Mesti maklum pada kadar dan jenis. Oh, lepas maklum pada kadar dan jenis, maksudnya dia mesti ditentukan ke no? Ya, dia mesti muayyanan. Nampak tak? Oh, okey. Maksudnya kita dah selesai dah. Dalam bentuk modal tu lagu mana? Sekarang ni Ra'sul mal ni nak serah kat siapa? Siapa nak pegang Ra'sul mal ni? Oh, Ra'sul mal ni dia mesti musallaman kepada amil. Nampak? Ra'sul mal mesti musallaman pada amil. Oh, Ra'sul mal mesti musallaman pada amil. Okey, kalau Ra'sul mal mesti musallaman pada amil, jadi Ra'sul mal ni mesti mai daripada siapa? Ra'sul mal ni dia kolon daripada malik. Nampak tak? Tak payah hafal. Kamu cuma ingat keyword, cetuskan soalan untuk ingat 1 poin ke 1 poin ke 1 poin ke 1 poin. Okey, Ustaz. Okey, faham tak? Kalau faham buat best. Okey, steady. Kalau faham buat best. Okey, steady. Sekarang ni Ustaz ulang balik sekali lagi. Dah ingat keyword. Ra'sul mal ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk nuqud. La sah pada urut. Oh, kalau dalam bentuk nuqud, dia mesti maklum ke tak maklum? Dia mesti maklum pada kadar dan jenis. Kalau tidak, mana boleh habak kata. Dia tak ada sini. Model Ustaz. Model dah lah. Nanti aku habak lah. Aku tahu lah nak buat lagu mana. Tak boleh lagu tu. Tak boleh macam itu. Dia mesti bagi tahu. Maklum pada kadar dan jenis. Oh, bila maklum pada kadar dan jenis, maksudnya dia ni mesti ditentukan lah. Oh, ya, dia mesti muayyanan. Okey, selesai dalam bab jenis. Dalam bab jenis Ra'sul mal. So, sekarang poin keempat dan poin kelima. Poin keempat. Ra'sul mal ni kena serah kat siapa? Ra'sul mal ni kena bagi kat siapa? Ra'sul mal mesti musallaman pada amil. Ingat keyword. Oh, kalau Ra'sul mal musallaman pada amil, jadi siapa punya Ra'sul mal ni mai pada siapa? So, jadi Ra'sul mal kullun daripada malik. La ilaha illallah. Awaklah mudah sangat. Tak tahu rasa geram pun. Pasal mudah sangat ni. Dalam masa Ustaz letak 3 minit lah. Pasal ada 5 poin. Ustaz nak kamu ingat keyword dan kamu ingat soalan. Kamu cipta soalan yang ada kaitan antara 1 poin ke 1 poin ke 1 poin. Dalam masa 3 minit. Baik. 3 minit anda bermula sekarang. Alamak. 3 minit anda bermula sekarang.
So kamu ingat keyword dulu. Ingat keyword dulu. Keyword 1 sampai 5 ingat keyword. Lepas ingat keyword, cipta soalan untuk kamu recall keyword. Cipta soalan, jawab keyword. Cipta soalan, jawab keyword. Macam tu. Ui, masa tinggal 5 minit boy. Ada 50 saat lagi. Ingat keyword dulu. Ingat keyword. Selesai ingat keyword 5 tu, cipta soalan, jawab dengan keyword. Cipta soalan, jawab dengan keyword. Okey, kalau siap buat best. Rancak boy. Dalam masa 2 minit, Ustaz nak kamu tulis sambil kamu cakap dan kamu tulis keyword ayat dia. Ayat lantak lah lagu mana, tapi pastikan ada keyword. Okey, sambil kamu tulis, tanya. Lepas tu jawab. Tulis keyword. Tanya, jawab. Tanya, jawab. 2 minit anda bermula sekarang. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, masa dah tamat. Siap buat best. Okey, siap buat best Okey. Sekarang ni kita ada lagi lebih kurang 5 minit lagi. Dengar tak Ustaz cakap? Okey, semua tengok muka Ustaz. Yang soleh ni. Kamu tengok muka Ustaz. Setuju atau tak setuju? Macam dekatnya. Seram tak seram ni. Setuju atau tak setuju? Kalau kamu tengok dalam Ar-Ribah tadi. Kamu tengok dalam Al-Amal. Ustaz letak faham dan ingat 3 minit. Guna kaedah Ustaz tadi. Tulis 2 minit. Kalau setuju buat best. Okay. Ar-Ribah. Setuju atau tak setuju? Ustaz letak 3 minit. Kaedah macam tadi.
Tulis 2 minit. Setuju atau tak setuju? Cuba kamu tengok Arabah. Sikit tu. Setuju Sirah. Sirah lagi sikit. 2. Nombor 2 keyword dia munajjazah. Lagi mudah. Letak 2 minit, seminit. Sama macam Al-Aqidan. Setuju atau tak setuju? Setuju orang perempuan setuju? Orang perempuan. Okey. Duk nampak muka hak baju hitam ni jadi geram pun dah kan. Ujung duk jauh. Jadi, Ustaz catat pasal masa kita tak ada. Untuk pembuktian tu masa tak ada. Memadai kita dah buat 2 contoh tadi. Kamu rasa kamu boleh kan? Okey, sekarang ni Ustaz nak kira masa. Ustaz nak kira masa. Okey. 2, 3, 4. 4, 7, 9, 10, 12. 12, 13, 14. 15, 17, 18, 20, 23. 26, 28, 30, 33, 35, 36 minit. 36 minit 15 saat. Nampak tak? Peruntukan daripada masa 120 minit. Terkejut tak? Tolong buat muka terkejut sikit aku nak tengok. Macam tu. Oi, jangan buat teruk kan? Nah, okey. Jadi point Ustaz ialah apa? Point Ustaz ialah apa? Kalau kamu guna kaedah tu, kamu tak perlu hafal. Kamu hanya recall, cipta soalan, cari keyword, cipta soalan jawab. Cari keyword, cipta soalan jawab. Okey. Hikmah. Kaifiat. Dia duduk dalam kategori faham dan ingat. So, kamu guna kaedah sebiji macam Ustaz ajak tadi. Faham Ustaz? Guna kaedah sebiji. Baik. Kamu bayangkan dengan izin Allah Ta'ala, 36 minit, 15 saat, baik. Kamu selesai tajuk mudharabah. Hafal, faham, ingat, nota, latihan. Latihan macam mana? Hak kamu tulis tu, yang tu lah nak jawab dekat periksa. Syariah dia tak macam matematik, boy. Kecuali dalam soalan masail muta'alliqah saja. Hukum dan ilah saja. Yang lain dia tak macam tu, boy. So, point Ustaz ialah apa? Soalannya cuma semua straight to the point. Kalau starting point kamu betul, maksud Ustaz, starting point tu betul, kaedah study dengan cara betul, cara tu juga yang kamu akan jawab dalam periksa. Masalah sekarang, pelajar sekarang, bila dia nak recall balik dalam periksa, dia mengalami kesukaran. Kadang-kadang tercampur dengan usuluddin, kadang-kadang pergi tulis formula matematik dekat syariah. Pasal banyak benda duduk dalam kepala otak dia. So, sekarang ni, tujuan bengkel ni, Ustaz sedang mengorganiskan, menyusun bagaimana kaedah nak study supaya kamu tak berat. Syarat nak kena hafal, hikmah nak kena hafal, kafiat nak kena hafal. Banyak benda pun nak kena hafal. So, point Ustaz, sila buat nota sesudah kamu study. Bukan kamu buat nota baru study. Kaedah buat nota baru study, kaedah tu boleh. Tapi, kaedah tu dari segi kaedah bidang akademik ataupun bidang pendidikan, dia kaedah untuk peneguhan. Bagus. Cuma sekarang, masa kamu terhad, internet slow, masa kamu memang sikit sangat, banyak benda nak kena buat. So, kamu kena manage benda tu dengan sebaik mungkin. Tak ada masa dah nak salin. Tak ada masa dah nak buat nota bagi cantik. Tak ada masa. Point Ustaz apa? Walaupun benda ni nampak macam simple, tapi boy, 36 minit 15 saat untuk tajuk mudharabah. Bukan satu benda yang sikit. Yang paling penting sekali ada orang tanya Ustaz. Okey, macam ni lah. Cara-cara nak bancuh ayak teh. Letak teh, letak uncang teh, letak ayak panas, letak gula, letak ayak, kemudian kacau. Cara nak bancuh Milo, ganti teh dengan Milo. So, point Ustaz, kaedah macam tadi, kamu boleh guna untuk apa saja subtopik yang daripada 1 sampai 11 tu. Sebenarnya Ustaz nak cerita, tak dan dah ni. Sebenarnya Ustaz nak cerita kat kamu macam mana. Setuju atau tak setuju? Kamu keliru nak jawab hukum dan ilah. Hukum. Saya keliru nak jawab Yasih ke Yajuz. Setuju tak? Saya keliru, baik. Yasih ke Yajuz. Macam mana saya nak jawab? Naknya dia ada kaedah yang sangat simple. Ustaz, saya ada masalah dari segi hukum dan ilah. Saya tak faham statement. Macam mana saya nak jawab? Dia ada kaedah yang sangat mudah. Dia ada kaedah yang sangat mudah. Tapi memang tak dan dah. Pasal kamu pun sekali ada kelas kan. Kamu ada kelas sekali lagi kan. Sebentar lagi. Okey, jadi memang kita tak ada masa dah. Ada rezeki, ada kesempatan. Ustaz akan tunjuk kalau ada rezeki lah. Ustaz akan tunjuk macam mana nak study syariah
tak study semua tapi boleh dapat A. Ustaz akan tunjuk kalau ada rezeki. Macam mana nak study dalam keadaan tak study semua? Boleh dulu, boleh dapat B, boleh dapat C. Ada kaedah dia. Tapi tak dan. Jadi okey. Jadi point dia pasal saya pun ada kelas kak. Ustaz pun ada kelas kak. Jadi point ustaz sini. Okeylah, ustaz bagi clue sikit. Ustaz bagi clue sikit. Selepas ni apa patut kamu buat? Selepas ni apa patut kamu buat? Apa patut kamu buat? Pertama, sila tulis. Tolong study fiqh ibadat tingkatan 4 dulu. Selesai fiqh ibadat tingkatan 4 dulu. Selesaikan fiqh ibadat tingkatan 4 dulu. Kedua, sila selesaikan fiqh ibadat tingkatan 5. Ni flow dia. Sila study fiqh ibadat tingkatan 5. Selepas selesai fiqh ibadat tingkatan 5, sila study fiqh muamalat tingkatan 5 dulu. Study fiqh muamalat tingkatan 5 dulu. Lepas selesai fiqh muamalat tingkatan 5, baru study fiqh muamalat tingkatan 4. Okey. Selepas study fiqh muamalat tingkatan 4, dengar cakap ustaz ni. Study fiqh jinayat dulu. Selesaikan fiqh jinayat dulu. Selepas selesai fiqh jinayat, baru selesaikan study fiqh munakahat. Okey? Baru selesai study fiqh munakahat. Okey. Itu point dia. Itu flow. So, apa patut kamu buat? Sekarang kamu dah tahu fiqh ibadat tingkatan 4. So, kamu list down fiqh ibadat tingkatan 4. Tajuk-tajuk dia apa? Kamu list down fiqh ibadat tingkatan 4 tajuk dia apa? Okey, katalah nak study tajuk dalam bab zakat. Tengok zakat duduk dalam takrif. Okey, Ustaz Iqbal kata apa? Takrif hafal. Set masa handphone 2 minit hafal. Cukup 2 minit, berhenti. Tulis. Buat itu. Buat macam tadi. Kamu jangan risau. Soalan Pak Izzah akan naik macam mana cara kamu hafal. Setuju atau tak setuju? Soalan arif zakat. Setuju tak? Had ad-dalil zakat. Itu saja. Isyrah syarat zakat. Itu saja. Ataupun dia kata bayin, terangkan kaifiat zabih, sembelihan. Itu saja. Sebab tu saya kata starting point mesti betul. Kalau starting point dengan salin, starting point tak faham, starting point dengan semua nak hafal, memang syirik lah kita. Syirik. Sebab tu saya kata tentukan. Okey, lepas dah tentu, okey, aku dah selesai study. Okey, dah selesai fiqh ibadat tingkatan 4. Study fiqh ibadat tingkatan 5 pula. Ini flow dia. Ustaz dah susun dah sebenarnya. Sebenarnya ada penerangan pasal apa Ustaz susun macam tu. Sebenarnya memang ada penerangan. Tapi sekiranya dia tak selesai fiqh munakahat. Contoh dia study tak ada fiqh munakahat. Jangan risau. Dengar elok. Jangan risau. Biar dia, kamu menguasai 4 kisim daripada 6 sudah cukup untuk dapat A sebenarnya. Tapi dengan syarat Syafawi. Syafawi memang tak ada, aku nak terang. Sebenarnya kelas Ustaz ke 12. Saya Ustaz ada kelas ke 12. Jadi pasal dah tak dan. Pasal itu set dengan Ustaz sejam setengah. Jadi dah kali Ustaz terima satu job untuk K12. Jadi memang tak dan lah. Takut Ustaz tak ada rehat. Jadi point Ustaz ialah apa? Allah SWT. Point Ustaz ialah apa? Benda ni kamu kena ikut flow. Bukan Ustaz kata benda ni mesti compulsory. Satu benda wajib kamu ikut cara Ustaz. No. Kalau kamu kata Ustaz, saya selesa dengan cara hafal. Tak ada masa saya nak buat soalan, nak kena cari keyword. Tu hak kamu. So, kamu yang nak belajar. Yang terakhir. 5 minit terakhir pada Ustaz nak cakap. Dengar ya Ustaz cakap. Pernah tak kamu rasa malas nak belajar waktu PDPR ni? Okey, ni bonus yang aku cakap kat hampa. Bonus aku cakap. Pernah tak kamu rasa kamu study pasal kamu kena ikut mood dulu? Ya. Ustaz nak bagi tips untuk pelajar yang rasa malas nak study. Jawapan dia, kamu kena paksa diri. Itu saja. Selagi mana kamu asyik menyalahkan keadaan. Dia jadi umpama macam cerita bangau. Weh, bangau pasal pohon koi, pasal ikan tak timbul. Weh, ikan pasal pohon tak timbul, pasal rumput panjang sangat. Weh, rumput pasal pohon panjang sangat, lembu tak makan aku. Weh, lembu pasal pohon tak makan rumput. Pasal perut aku sakit. Weh, perut pasal pohon sakit, aku makan nasi mentah. Weh, nasi pasal pohon mentah, pasal kayu api besar. Weh, kayu api pasal pohon besar, hujan turun. Weh, hujan pasal pohon turun. Pasal katak panggil aku. Weh, katak pasal pohon panggil hujan. Dah aku ulang nak makan aku. Weh, ulang pasal pohon nak makan katak. Dah tu memang makanan aku. Kamu sentiasa circle asyik salahkan keadaan. Faham tak? So, point aku, contoh. Jangan tunggu baik
baru nak beribadat, tapi beribadat sampai kita jadi baik. Implement untuk benda tu, jangan tunggu rajin mai baru belajar, tapi paksa diri belajar sampai rajin tu mai. Tapi ingat, belajar mesti sistematik. Sebab tu kalau kamu perasan, kamu tengok Ustaz kata apa tadi? Ustaz kata apa tadi? Ustaz nak suruh kamu buka buku tab pun Ustaz set masa 20 saat. Masa tak? Ustaz nak suruh kamu tulis pun Ustaz set masa. Kalau kamu set masa, kamu akan nampak, kamu akan dapat hasil 36 minit, 15 saat. Berdasarkan estimate masa kamu 120 minit untuk selesaikan mudarabah. Nampak tak? Sebab tu Ustaz nak kamu nampak kesan bila kamu buat time management yang betul. Itu. Faham tak? Untuk time management yang betul, macam itulah cara dia. Set masa. Kalau nak set masa guna handphone, off the door. Off the door. Kan sekali nak tengok Tokyo Revengers lah. Kan? Seven Deadly Sin lah. Aku tengok semua tu. Ustaz pun layan anime ke. Ustaz takut yang main-main Ustaz. Jadi point Ustaz ialah apa? Point Ustaz ialah apa? Mesti sistematik. Sebenarnya banyak lagi Ustaz nak cakap. Banyak lagi Ustaz nak cakap. Tapi memang masa kita sangat terhad. Dan kita pun set masa macam ni. Tak apa. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Okey, Ustaz nak tulis sesuatu kat kamu. Kosong. Okey. Tu nombor telefon Ustaz. Sebarang soalan kamu boleh tanya ke Ustaz daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam. Apa sahaja soalan kamu boleh tanya. Ustaz setiap kali bengkel memang Ustaz akan bagi nombor telefon kat anak-anak pelajar 016-779-7743 untuk boleh tanya sebarang soalan selama mana aku hidup. Lagi aku hidup, kamu boleh tanya soalan walaupun kamu dah habis PM. Tapi masa pertanyaan 8 pagi sampai 8 malam saja. Lepas tu Ustaz tak boleh tengok. Tak boleh tengok handphone dah. Pasal Ustaz nak tengok cerita Korea pula. Itu saja pada Ustaz. Ni pun dah lajak dah ni. Itu saja. Wallahualam. Terima kasih atas kesediaan pihak sekolah panggil. Mohon maaf sekiranya nampak macam rushing, nampak kalang kabut disebabkan masa kita yang sangat terhad. Ustaz harapkan, okey, Ustaz tanya, kamu dapat input baru tak hari ni? Jujur. Serius. Okey, Ustaz harap kamu boleh aplikasikan benda ni dan tak faham apa boleh tanya Ustaz. Itu saja. Wallahualam. Ustaz serah pada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penceramah. Demikianlah tadi perkongsian yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Iqbal bin Muhammad Nawawi. Seterusnya sebelum kita akhiri majlis, dijemput Ustaz Aziz bin Muhammad Sanid untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Ustaz Iqbal minta maaf lah buka masuk tapi Sonya kan. Tadi ada bengkel. Kebetulan bengkel tu bertembung dengan ceramah teknik menjawab sebagainya. Jadi saya just dengar je lah. Saya dapatlah dengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal. Okay. Jadi di sini apa yang saya nak pesankan kepada pelajar, pastikan anda mempraktikkan apa yang telah disampaikan oleh penceramah iaitu Fadilatul Ustaz Iqbal, dan input-input yang baru yang kamu dapat gunakan. Mesti gunakan kerana input-input yang berguna, yang bermanfaat inilah yang akan membantu kamu dalam menjawab syariah. Syariah SPM. Kerana apa? Kerana kita
bila menjawab soalan mesti ada teknik ataupun kaedah ataupun cara yang macam mana yang sesuai untuk diri kita. Okey, apa yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal macam mana gunakan. Okey, tadi Ustaz Iqbal memberi masa untuk kamu jawab. Okey, hafal kemudian jawab. Okey, itu adalah teknik dia. Okey, kadang-kadang bila kat rumah tak sempat kan, kat sekolah pun tak sempat. Sedangkan hanya beberapa minit sahaja kamu boleh ataupun mampu untuk menghafal sebenarnya. Bukannya nak gunakan kena 1 jam nak hafalkan 2-3 tajuk satu buku. Tak. Okey, kaedah Ustaz Iqbal yang gunakan hanya beberapa minit saja. Tak apa, sikit, lama-lama insya-Allah dapat menghafal dengan banyak. Okey, itu adalah input baru yang kamu dapat. Okey, jadi gunakan. Okey, gunakan. Insya-Allah moga-moga apa yang kamu dapat perolehi pada pagi ini, okey, kamu gunakan pada masa akan datang supaya insya-Allah moga-moga kita berjaya ataupun kamu semua berjaya menjawab soalan SPM Al-Syariah 2021 dengan baik, dengan cemerlang. Okey. Itu sajalah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaflah Ustaz Iqbal kerana saya pun dengar macam itulah. Okey. Tapi saya dapat dengar Ustaz punya teknik memang terbaik. Okey. Terbaik membantu pelajar. Okey, memudahkan pelajar. Jangan kita ingat terbeban. Beban nak memerlukan berjam-jam nak menghafal, tak. Sikit-sikit tak apa. Okey. Kemudian praktis selalu. Okey, selalu mesti ada istiqamah. Okey, istiqamah yang berpanjangan. Okey, terima kasih Ustaz Iqbal di atas penyampaian yang bermanfaat pada kami. Okey, pelajar-pelajar SMA Haji Muhammad. Okey, ucapkan beribu-ribu jutaan terima kasih kepada Ustaz. Okey, itu sahaja ucapan yang saya sampaikan pada pagi ini. Okey, serahkan kepada pengurusi majlis. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Semoga segala maklumat dan panduan teknik yang telah diberikan semasa perkongsian tadi akan dapat membantu kita untuk menjawab soalan subjek Al-Syariah dengan baik semasa peperiksaan nanti. Sama-sama kita berdoa agar dapat mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran syariah. Seterusnya dapat mengharumkan nama sekolah dengan keputusan cemerlang. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Iqbal. Baik, terima kasih. Okay. Baik, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Ada lagi. Okey, jadi dengar tak? Okey, sebelum tutup lah. Minta maaf lah saya tak dapat bersama dengan kamu kerana ada bengkel yang lain lah. Okey, jadi untuk subjek Al-Syariah, saya harap kamu semua dah menguasai, dah faham, dah apa semua dah. Apa yang kami, pihak guru, pihak sekolah, takbiran sekolah sebagainya dah bagi kepada kamu. Tugas kamu ialah menggunakan, memanfaatkan ilmu-ilmu yang kamu dah dapat. Okey? Tak ada alasan lagi. Tak tahulah, tak apalah. Sikit-sikit tak apa. Tak faham lah Ustaz, okay, tak apa. Ini tak tahu langsung. Tak tahu nak buat apalah. Dengar tak ni? Dengar kan? Okey. Jadi macam